Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan sunnah wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzuka من الملائكة المقرب المخلصين وافتح علينا برحمتك وعلينا برحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا عقدة من لساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين. Sekian. Bermula alam dengan sekalian suku-sukunya itu baru. Bermula alam setiap-tiap perkara yang lain daripada Allah dan sifatnya dikatakan alam. Bermula alam dengan sekalian suku-sukunya, maknanya segala bagai-bagainya, bagai alam itu baru. Maknanya alam, semua alam, juz'i dia tu baru ke semuanya. Maknanya dengan sekalian suku, macam bukan suku macam tangan, jari, bukan begitu. Dengan sekalian suku-sukunya, suku alam, maknanya asalkan benda itu dikatakan alam. Afrad dia, juz'i dia. Dia maksudnya begini. Dia kata dengan sekalian suku-sukunya itu baru. Dia lafaz. Ini nak kena tengok dalam ilmu mantik. Lafaz, satu perkataan tu dia ada lafaz juz'i, dia ada lafaz kulli. Dia ada lafaz juz'i dan ada lafaz kulli. Kulliyun, juz'iyun. Dia berbeza dengan kata kul dan juzu'. Yang tak ada ya lain daripada yang ada ya. Kalau kul, seperti kita kalau kul yang tak ada ya, kul tu seperti sebuah rumah. Kul seperti sebuah rumah. Juzuk dia lantai, tiang, dinding, pintu, bumbung, tu juzuk. Sebuah badan kita dikatakan kul. Sebuah badan kita dikatakan kul. Tangan, juzuk, tu kata suku. Tapi bukan maksud di sini. Sebuah badan kita dikatakan kul, maka tangan satu juzuk, jari satu juzuk, kepala satu juzuk, begitu. Telinga satu juzuk. Kalau kitab, sebuah kitab tu dikatakan kul. Satu lay tu juzuk-juzuk dia, suku-suku dia, panggil suku juga. Tetapi bukan dikandaki di sini. Kul dengan juzuk bukan murad di sini. Lepas tu, kalau yang dikandaki di sininya, kulliyun. Ada ya nisbah. Kulliyun, juz'iyun. Ini kira benda lafaz. Sebut katanya manusia.
sebut kata bagi luas lagi. Kita katanya makhluk, perkataan makhluk. Perkataan makhluk. Maka apa benda yang dimasuk di bawah makna kata makhluk, itulah dikatakan juz'i dia. Kita makhluk ke tidak, masuk di bawah kata makhluk ke tidak, maka kita ni juz'iyun bagi perkataan makhluk. Kalau kata manusia, manusia umum, patut masuk di bawah manusia Nabi dan Rasul. Nabi, orang biasa, Nabi, Rasul, wali, apa dia? Juz'i bagi manusia. Benda-benda yang masuk di bawah panggilan kata manusia, apa dia? Yang Nabi, yang Rasul, yang wali, yang biasa, begitu, itu juz'i dia. Patut sebut kata, apa dia? Sebut kata buah-buahan. Apabila sebut kata buah-buahan, maka buah-buahan tu kulli. Maka masuk di bawah kata buah-buahan tu durian. Tu juz'i, tu panggil suku dia. Masuk di bawah mana kata apa dia? Buah-buahan tu apa dia? Rambutan. Pisang. Masalan. Katalah. Itu dia panggil kulliyun juz'iyun. Maka apabila sebut kata alam yang mana makna dianya, apa dia? Masiwallah, maka benda yang masuk di bawah kata alam, juzuk-juzuk dia tu, juz'i suku-suku dia masuk semua lah. Langit, bumi, langit juz'iyun bagi alam, bumi juz'iyun, kita juz'iyun, tu suku-sukunya. Sebab tu dia katanya alam, semua bagai-bagai alam lah. Semua benda yang boleh dikatakan alam tu baru ke semuanya. Dengan maknanya tidak ada benda yang tidak ada benda alam, tidak ada sesuatu yang ialah benda tu dikatakan alam, tidak ada sesuatu yang masuk di bawah makna kata alam tu yang qadim, tidak ada. Hanya baru ke semuanya. Kalau kita tengoknya, kita alam ke tidak? Jawabnya alam. Setengah daripada alam. Kita jawab gitu kan. Dia panggil juz'i, dia panggil afrad. Maka kita pun baru. Langit, setengah daripada alam. Itu pun baru. Air laut, setengah pada alam. Itu pun baru. Masin dia, masin dia pun apa dia? Baru. Begitu. Berombaknya baru. Tu mana katanya bermula alam dengan sekalian suku-sukunya, mana juz'i dia, afrad dia. Tu balik bahasa Arab tadi. Alam dengan tilik pada segala afrad, mana segala benda yang masuk di bawah makna kata alam tu semuanya baru. Dengan maknanya tidak ada suatu pun daripada alam ini yang qadim, tidak ada. Tidak ada suatu pun daripada alam ini itu, daripada alam ini qadim, tidak ada. Yani adanya itu didului oleh tiada. Tu makna baru. Itu makna baru. Apa makna baru? Yani maksud baru. Adanya alam tu. Ada alam itu didului oleh tiada. Maknanya asal tiada. Asal tiada. Asal tiada. Kemudian Allah Ta'ala mengadakan jadi ada. Asal dia tiada. Mana didului oleh tiada, mana asalnya tidak ada. Itu makna baru. Kerana alam itu ada kalanya, kerana
alam itu ada kalanya ni nak tafsil, nak ilat pada kata sumu bagai-bagai alam, afrad bagi alam, juz'i bagi alam tu baru kesemuanya. Kerana alam itu ada kalanya a'yan. Kerana alam itu ada kalanya a'yan, yakni jirim yang berdiri ia dengan zat. Dan ada kalanya a'rad, yakni yang berdiri ia kepada a'yan. Sebab alam ni terbahagi kepada dua. Sebab alam ini terbahagi kepada dua. Ada kalanya dipanggil kata a'yan, ada kalanya dipanggil kata a'rad. Alam-alam ni terbahagi kepada dua. Satunya dikatakan a'yan, yakni jirim. Yang keduanya dikatakan a'rad. Maka a'yan jirim tu apa dia? Tengok dia kata kerana alam itu ada kalanya a'yan. A'yan tu jamak bagi ainun. A'yan jamak bagi ainun, benda-benda. Kita boleh panggil kata benda. A'yan, yakni jirim. Jirim tu lah. A'yan. Jirim yang berdiri ia dengan zatnya, berdiri dengan diri sendiri, berdiri dengan zatnya, dengan dirinya, mana tak menumpan pada yang lain. Jirim tu maknanya, kalau tanya jirim tu apa dia? Alam lah. Satu jenis alam yang berdiri dengan zatnya, mana yang berdiri dengan sendiri. Maknanya ada dia dengan tak menumpan pada yang lain. Tak macam masin, tak boleh nak ada masin tu menumpan pada air laut ataunya garam. Maka masin tu tak dikatakan jirim lah. Dan ada kalanya a'rad, yang kita panggil a'rad tu mufrad dia. Mufrad dia a'rad, jamak dia a'rad. A'rad ada kalanya a'rad. A'rad ni apa dia? Yang berdiri ia kepada a'yan. Yang berdiri ia kepada a'yan maknanya dia tak boleh ada dengan, dia tidak ada dengan cara sendiri. Dia tidak ada dengan cara sendiri. Hanya dia tu ada dia dengan secara, ada dia sabit dia dengan secara menumpani kepada jirim. Menumpani kepada jirim. Seperti masin dan sebagainya tak boleh ada dengan secara sendiri, mesti kena menumpani pada yang lain seperti air laut dan sebagainya. Ada kalanya a'rad yang berdiri kepada a'yan. A'yan tu jirim tadilah. Jadi maknanya a'rad mesti menumpani pada jirim. Kalau begitu nak bagi senang nampaknya, kalau yang ni kalau yang ni merah tu a'rad. Yang saya pegang ni jirim. Yang saya pegang ni jirim. Benda yang saya pegang ni jirim. Maka merah ni a'rad. Sebab merah tak boleh ada dengan secara sendiri. Mesti kena menumpani pada suatu benda yang ialah dikatakan jirim. Jadi a'rad mesti menumpani pada jirim. Jirim tak menumpani kepada apa-apa. Yani a'rad itu berkandak kepada a'yan. Yani a'rad itu berkandak kepada a'yan. Apa makna berkandak tu? Bukan berkandak macam orang lapar berkandak pada nasi. Bukan begitu.
Berkandak makna begitu. Apa makna kandak kepada jirim, kepada a'yan? Tiada boleh, ni tafsir makna berkandak. Tafsir makna berkandak. Tiada boleh ia asing diri sendirinya. Maknanya tak boleh asing dia sendiri, makna tak boleh dia ada dengan secara sendiri, dia tak boleh. Mesti kena menopani pada yang lain. Tu mana katanya, yakni arad itu berkandak kepada a'yan, berkandak pada nak sabit dia, nak ada dia, nak ada dia, nak sabit dia, mesti kena menepani pada ain. Kalau harap kata dia semata-mata diri dia nak ada dengan secara sendiri dia, tak boleh jadi begitu. Nah, masin merah yang sani, kalau harap dia nak ada dengan secara sendiri, tak tupan, tak menupani pada apa-apa benda tu, tak boleh jadi. Tak boleh nak ada dia. Dia tak macam benda ni. Yang kita pegang ni, yang saya pegang ni, benda ni kalau tidak apa dia, dia boleh ada dengan secara sendiri, ada dia dengan secara sendiri, dengan tidak menupani pada, menupan ada dia tu pada yang lain. Begitu. Jadi maknanya, kalau masin tidak ada di mana-mana air laut, garam, peluh ke masalah, tak ada lah masin. Merah ni kalau tak tupan ni pada benda ni atau mana-mana saja benda yang jirim, maka tak ada merah. Bulat, panjang, bulat, panjang. Bulat tu kalau semata-mata bulat, tak ada. Tak boleh kata bulat, mesti kena ada bulat. Apa benda-benda? Kena ada. Bulat, panjang, katalah mana-mana sekalipun. Sakit. Sakit pun tak boleh, sungguh tak boleh ada sakit, tak boleh sabit sakit dengan secara kalau tak ada di badan siapa-siapa. Jadi maknanya dia begitu. Ya, sebenarnya benda ni benda yang dia cerita benda yang kita dah maklum. Cumanya kita perhati kata tidak. Kita nak bagi tahu tu, jadi maknanya merah, merah dengan benda yang saya pegang ni, yang saya pegang ni bukan merah. Merah tu satu benda, yang ni satu benda. Masin dengan air laut, benda lain-lain kan. Kena bagi asim begitu dulu. Kalau tidak, tak faham. Masin dengan air laut, manis pada gula, gula lain, masin tu lain. Hakikat benda tu lain-lain. Hakikat benda tu lain-lain. Maka masin artinya manis masalah, tak boleh ada dengan secara sendiri, tak boleh. Kalau tidak ada kat mana-mana, maknanya tak ada masin. Tak ada lah manis tu. Begitu. Itu mana katanya tiada boleh asing dirinya, tak boleh asingkan diri dia daripada a'yan, daripada jirim. Maka a'yan itu barang yang ada baginya berdiri dengan zatnya. Maka a'yan artinya jirim itu barang yang ada baginya, yang ada mana yang sabit bagi dirinya, baginya berdiri dengan zat, yang berdiri dengan sendiri, maknanya ada dengan secara sendiri, tak menupani. Itu a'yan atau dikatakan jirim. Tiada mengikut bagi yang lain. Dia tak mengikut yang lain. Sebab ada dia dengan sendiri, tak mengikut yang lain. Tiada ia mengikut yang lain. Contohnya, ni, kalau kita katanya merah. Merah dia menupani pada benda yang saya pegang. Maka ini satu. Kalau kita belah, jadi dua. Kalau kita potong, jadi, kalau kita belah, jadi berbelah.
maka merah pun ikut jadi berbelah juga. Kalau benda ni jadi satu bulatnya begini, maka merah jadi ni. Apabila kita bagi, kita potong jadi kecil-kecil, jadi satu seketul-seketul gitu, maka merah pun terpotong juga. Tengok daun kan, hijau kat daun. Nah, kalau kita bakarkan daun, habis hijau. Kalau kita katanya hijau yang kita nampak kat daun kelapa misalnya, nampak hijau tu panjang, nampak apa dia? Nampak panjang sekali dengan daun kan. Tapi kalau kita potong jadi kecil-kecil, maka hijau pun terpotong juga. Tengok kita katanya dalam botol ni ada air, lepas tu arat bagi air tu apa dia? Cair. Maka cair yang ada pada air itu dikatakan arat. Cair ini boleh asing ke tidak daripada air dan sebagainya? Tak boleh. Kan? Cair tu tak boleh sebab air tu lain, cair dia tu lain, cair bukan beku, bukan pekat. Lain. Maka cair itu kalau kita yang cair duduk dalam air, apabila kita asing masuk dalam cawannya begini, maka dia pindah mari duduk dalam cawan pula. Asal duduk dalam ni. Lepas tu kita masuk dalam cawannya begini, maka cair masuk dalam cawan mengikut air. Air ada kat mana, cair ada kat situ. Adapun jirim, adapun a'yan, dia tak mengikut yang lain. Adapun masin, tengok, kita ambil air laut daripada laut. Kita ambil air laut, masuk dalam botol. Asal masin duduk di kat laut sebab dia mengikut air laut di dalam laut. Apabila kita ambil air laut masuk dalam botol, maka masin pun ikut air laut masuk dalam botol juga. Apabila duduk dalam botol, maka kita balik. Kita buat balik, kita jemurkan. Kita jemur jadi kering, jadi bergaram. Apabila begitu, maknanya dia menupan ni pada garam pula. Air laut apabila jadi kering, jadi bergaram. Apabila jadi bergaram, masin tu mengikut garam tu pula. Maka garam tu apabila jadi garam tu masuk dalam gulai. Masin pun ikut masuk dalam gulai pula. Katalah. Tapi diri ain atau diri a'yan, diri jirim tu dia tak mengikut yang lain. Begitu. Dan mengambil lapang ia, ni sebut kata a'yan. A'yan barang yang ada baginya diri dengan zatnya, berdiri dengan zat, mana ada dia dengan secara sendiri. Sekali lagi kita ulang, maka a'yan itu barang yang ada baginya berdiri dengan zatnya, mana ada dia tu dengan secara sendiri. Berdiri dengan zat, mana ada dengan secara sendiri, tak menumpani pada yang lain. Itu mana dengan zat tu. Kena ambil makna dia. Jangan betul-betul berdiri dengan zatnya, berdiri dengan dirinya, bukan maksud katanya diri itu tak. Maka maknanya berdiri dia dengan zat, dengan sendiri. Ni dengan zat sendiri. Dia zat tu, kelima zat tu ada dua. Diri saya. Ni diri saya. Ni diri saya. Kalau apa dia? Ni nampak saya kena buat sendiri. Diri dengan sendiri lain-lain. Diri dengan sendiri tu lain-lain. Ni siapa? Diri saya. Lepas tu, habis tu kalau kita nak buat benda-benda yang susah, kita nak serah kepada orang lain, kita cakap nampaknya
urusan ini saya kena buat sendiri, saya kena urus sendiri. Bahasa Arab kata zat juga. Diri kita ni, diri kita pun zat. Diri zat. Panggil zat juga. Bahasa Arab dia cakap gitu. Lepas tu, kalau katanya, nampak saya kena urus sendiri. Saya sendiri, saya kena selesai. Sendiri. Panggil. Tapi bahasa Arab tu dia guna kelima yang sama. Bahasa Arab tu dia guna kelima yang sama. Tapi bahasa Melayu berbeza. Diri dengan sendiri sama. Saya sendiri. Sendiri. Saya sendiri. Sendiri. Saya nak buat sendiri. Saya kena urus sendiri. Tak payah serah kepada orang lain. Diri dengan sendiri. Dengan zat, dengan sendiri. Bukan dengan diri. Begitu ya. Tu. Diri, berdiri, sendiri. Tu dia. Kalau nak pening pun pening dengan 3 kalimah tu lah. Diri, berdiri, sendiri. Begitu 3 kalimah. Nanti jangan keliru di antara 3 kalimah. Diri, kalau kita diri mana badan kita kan. Lepas tu berdiri bukan lawan duduk tu. Bukan berdiri lawan duduk. Dengan mana ada. Ada sabit. Berdiri ada. Dengan zatnya, dengan sendiri. Tu. Diri, berdiri, sendiri. Diri kita berdiri, bukan berdiri lawan duduk. Kalau berdiri lawan duduk yang nak berjalan, belum pada nak berjalan, kena berdiri. Nak solat, kena berdiri. Yang makna qiyam tu, bukan makna berdiri lawan duduk. Mana ada. Sungguh. Begitu. Dengan zat, dengan sendiri. Mana benda yang ada dengan sendiri. Apa mana? Tidak menumpani pada yang lain. Tak macam masin kat garam. Begitu. Jadi nanti kena bagi jelas 3 kalimah. Diri, berdiri, sendiri. Lepas tu yang nak jaganya, berdiri bukan berdiri yang lawan. Mana yang lawan bagi duduk, yang kata berdiri salah satu daripada rukun solat. Bukan berdiri itu. Bukan. Berdiri maknanya apa dia? Ada, sungguh, sabit. Barang yang ada baginya berdiri dengan zatnya, dengan sendiriannya. Tak menopani pada yang lain, tak seperti garam, tak mesti masin pada garam, manis pada halwa, pada gula, bulat pada bola, masalah basah cair pada air, begitu. Tiada mengikut yang lain. Tu mana tak menumpani pada yang lain. Dengan secara sendiri dia. Dan mengambil lapang. Ia qadar lulus zatnya. Mana dia mengisikan diri dia di tempat kosong. Dia mengisikan diri dia di tempat kosong. Nak duduk kat mana? Duduk kat tempat kosong. Kalau nak duduk kat mana? Nak duduk di tempat kosong. Betul-betul bercakapnya begitulah. Nak letak kat mana? Letak tempat yang kosong lah.
Lepas tu tempat lapang tu ada kala di tepi suatu benda yang lain. Kita duduk di atas lantai sebab sebelah atas pada lantai tu kosong, sebab tu kita boleh duduk di atas lantai. Duduk bersandar kat tepi dinding, kat dinding dengan sebab tepi dinding tu di tepi, adapun di dinding tu di tepat dia ada. Maka di tepi dinding tu kosong, sebab tu kita boleh letak badan kita di situ. Mesti mengambil lapang, kosong, lapang, kosong, ia qadar lulus zatnya. Jadi maknanya kosong yang dia mengambil tu sama besar, sama kecil dengan badan dia, dengan zatnya, dengan dirinya. Mengambil lapang ia qadar lulus, qadar muat. Qadar lulus, qadar muat zatnya. Dia tak ambil banyak. Dia tak ambil banyak. Diri dia besar mana, besar itulah dia ambil. Kecil besar, dia kalau nak gambarnya, apabila kita masuk di dalam air, apabila kita masuk dalam air tu, air dia jadi terbuka kan. Air jadi terbuka, besar mana air, luas mana air jadi terbuka apabila kita masuk dalam air. Qadar lulus muat badan kita tu, qadar lulus muat benda yang masuk dalam air tu, air terbuka sekadar tu, dia tak buka banyak. Lagi pula dia tak menghimpit sehingga jadi kecil. Sebab tu kalau kita masuk di dalam air, air tak himpit. Sebab tu kita besar mana air terbuka luas tu lah. Jadi sempit ke luas tu, kecil besar dia tu lebih kurang dengan diri kita. Macam kita selam apabila kita ambil batu masalan, lepas masuk dalam air, air tu jadi terbuka ke tidak? Air tu jadi terbuka. Kalau air tu tak terbuka, jadi lapangan, maka batu tak boleh masuk dalam air, kita tak boleh terjun masuk dalam air. Maka apabila dengan sebab air tu lembut, air tu membuka bagi kita masuk. Maka dia buka luas mana? Sama besar, sama kecil, sama luas dengan badan kita. Macam itulah kita jirim-jirim ni, jirim artinya yang tadi, dia mengisi di tempat kosongan tu sekadar diri dia. Tak besar, tak kecil. Begitu. Jadi mengisi di tempat lapang. Dengan maknanya kalau di mana yang tak ada lapang, dia tak boleh letak badan dia. Tengok, kita katanya di sini sini asalnya depan saya ni kosong, benda ni mari duduk, ambil tempat ni. Maka yang ni boleh mari duduk kat tepi dia, kat tepi dia. Maka tempat yang sama besar dengan benda ni, sama besar dengan benda ni, benda lain tak boleh ambil. Dia mengisi, tengok, sama besar dengan dia. Jadi betul dengan dia ada ni, apa dia? Penuh dengan dia lah. Di tepi dia kosong lah, di tepi dia, kiri kanan atas bawah kosong lah. Sebab tu benda lain dia datang, benda lain dia datang sakat di tepi ni. Sebab tepi ni kosong, dia boleh datang. Boleh ambil tempat tepi ni. Tapi kalau tempat ni tak boleh. Kalau nak ambil tempat ni, dia kena tolak. Jadi kosong. Sebab tu kalau di sini, kawasan ni tempat benda ni kan. Maka benda ni kalau nak ambil, dia mesti tolak. Tolak boleh. Dia tolak, ni jadi kosong, dia ambil. Begitu. Maknanya mengambil lapang qadar lulus zatnya, benda ni mesti dah begitu. Sebab kita, kalau kita yang mata nampak, kalau ada pokok, kita tak belaga dengan pokok kan. Kalau ada tiang di depan, kita berjalan belaga ke tidak dengan tiang? Tak belaga. Kalau ada dinding di depan, kita berjalan tu belaga ke tidak dengan dinding? Tak belaga. Sebab apa? Kita tahu situ tak kosong. Sebab tu apabila ada tiang di depan, kita
ambil kat lain. Nak berjalan, jalan kat tepi tiang. Betul dengan tiang tu tak berjalan. Kita pun tahu kata tak boleh nak mengisi sini tempat yang tiang dah ambil di situ. Tempat di situ tiang dah ambil. Kita jangan nak ambil tempat dia lah. Begitu. Begitulah. Jadi semuanya begitu. Sebab kita dengan makna kalau orang tak belajar di sini pun dia tahu katanya kalau tak kosong kita nak isi kita tak boleh. Tapi jangan ingat katanya dia mengisi di tempat kosong mengambil lapang tu bukan makna mesti kena duduk di tempat kosong kalau benda tu bergerak. Ni kalau tengok ni dia datang ni. Ni dia pergi ni. Pergi tu makna sambilan tu cumanya tempat dia salin-salin. Sini tukar jadi sini, sini tukar di sini, sini tukar jadi sini. Tu tempat dia bersalin. Maka dia mengambil tempat, ada kalanya tetap di tempat yang sama. Ada kalanya bersalin-salin tempat. Begitu. Kalau kita duduk diam di sini, maknanya tidak bersalin-salin tempat, tidak bertukar tempat. Tetapi kalau kita maknanya kita salin-salin tempat. Tinggal tempat yang dulu ambil tempat yang lain, tinggal tempat yang ni ambil tempat lain pula. Itu jadi bergerak. Sebab tu masa kita berjalan, mengambil tempat ke tidak, mengambil lapang ke tidak, mengambil lapang. Kalau kita duduk diam, mengambil lapang ke tidak, mengambil lapang. Cumanya berbeza di mana? Kalau kita diam tu maknanya tak bertukar-tukar. Ambil tempat yang sama. Minit yang tadi dengan minit yang kedua, minit yang tiga bersatu tempat. Itu maknanya diam tetap. Jangan bergerak. Bergerak tu apa dia? Bertukar tempat. Tetap diam. Apa mana? Jangan tukar tempat. Begitu. Sebab tu apabila kita berjalan, kita berjalan maknanya kita tukar-tukar tempat. Tempat satu kita tinggal, ambil tempat dua. Tempat yang kedua kita tinggal, ambil tempat ketiga. Lapangan yang pertama kita tinggal, kita ambil lapangan yang kedua. Lapangan yang kedua kita tinggal, kita ambil lapangan yang ketiga. Lapangan yang ketiga kita tinggal, kita ambil lapangan yang keempat. Apabila lapangan yang keempat kita tinggal, kita nak tinggal lapangan yang keempat, nak ambil lapangan yang kelima, ada tiang, tak ada lapang, maka tak boleh nak ambil, kena pusing kat lain. Begitu kan? Tengok, kita katanya apabila ada dinding, ada pokok yang besar, ada tiang masalah, kita tahu kata di situ tak ada lapangan kan. Sebab tu kita tak pergi, sebab dah tahu kata di sini tiang duduk, tiang mengambil lapang. Tak boleh kita nak ambil tempat dia, malaikat kita pindah dia hingga jadi situ kosong, bolehlah kita ambil. Sebab tu kalau dulu kereta, apabila dia nak undurkan kereta, nak kena bagi ada orang tengok kita baru belajar kereta, nak apabila nak ke belakang tu nak ada orang tengok kat belakang tu, setengah orang tu dua orang kat tepi tu. Kosong, baik. Gitu. Sebab apa? Nanti kalau ada dinding, begitulah. Nanti akan berlaga dengan dinding pula. Lepas tu orang tak biasa tu dia tak tahu nak tengok cermin, tengok tak rata, tak tahu. Kan? Jangan belakang pun boleh dia nak berlaga lagi dengan sebab dia tak biasa. Maka yang jadi berlaga tu kenapa? Kenapa? Sebab satu ni dengan satu lagi tidak berubut tempat tu. Dia berubut tempat tu. Kalau tak berubut, kalau tak berubut tempat dia tak jadi belaga. Maksudnya kalau itu belaga dengan kuat, mana berubut tempat jadi kuat. Belaga kuat. Begitulah. Jadi nak bagi nampaknya segala jirim, segala a'yan tu mesti kena mengambil lapang. Dan a'yan itu ada kalanya bersusun. Jirim tadi, a'yan itulah jirim. Jirim.
ada kalanya bersusun daripada beberapa jauhat. Dah. Dan a'yan itu ada kalanya bersusun, berkapuh, bersusun. Sekurang-kurang nak jadi bersusun tu daripada beberapa jauhar, yakni daripada sekurang-kurang 2 jauhar atau lebih. Bersusun daripada beberapa jauhar, yakni bersusun daripada 2 jauhar atau lebih. Bersusun daripada sekurang-kurang 2 jauhar atau lebih. Sebab kalau satu macam mana nak kata bersusun? Kalau satu tak bersusun lah. So kurang nak panggil kata bersusun 2. Kan? 2. Kalau 3 memanglah 2 dah jadi bersusun. Kalau 1 tak jadi bersusun, tak jadi susunan tu. Dia sekurang-kurang nak jadi bersusun mesti kena 2 ke atas. Sekiranya kalaulah a'yan atau jirim tadi, sekiranya kalau dia bersusun, maka dinamakan jisim. Kita panggil kata jisim. Mana jirim artinya a'yan yang bersusun, panggilannya jisim. Panggilnya jisim. Kalau begitu, jisim tu jirim ke tidak? Jirim lah. Cumanya jisim tu jirim yang bersusun. Kalau tak bersusun, bukan jisim. Atau tiada bersusun. Ada 1 juzuk saja tak bersusun. Maka dinamakan jauharul fardi. Dinamakan jauhar firid. Maka kalau bersusun jirim atau a'yan, kalau susun panggilannya jisim. Lepas tu bersusun tu kalau bersusun, apabila bersusun banyak juzuk jadi besar. Ada susunan dia juzuk susunan dia tu tak banyak jadi kecil. Sebab besar tu maknanya banyak juzuk, banyak jauhar yang bersusun. Juzuk-juzuk tu jauhar. Banyak jauhar yang bersusun jadi besar. Banyak kurang juzuk, sedikit juzuk, sedikit jauhar yang bersusun, maka jadi kecil. Kalau gitu benda yang besar, benda yang kecil, nak kata besar, sebut kata benda yang besar, benda apa? Jisim. Sebab tu, kalau kata Allah jisim, kena tanya lah, besar ke kecil? Sebab apa dia? Sebab jisim-jisim apa dia? Jirim yang bersusun. Bersusun sekurang-kurang dia 2. Paling banyak tidak terhingga lah. Banyak juzuk dia kan. Lepas tu kalau kata Allah jisim, Allah mesti jisim kalau ada setengah orang yang kata begitu. Kalau Allah tu jisim, kena tanyalah Allah besar mana? Sebab bersusun, tengok rumah kalau berbeza macam mana rumah tu kalau jadi besar, rumah tu jadi kecil. Tengok, rumah kalau besar, kena pakai juzuk yang banyak kan. Bata jokong dia mesti kena banyak. Simin kena pakai banyak, pasir batu pun kena pakai banyak. Rumah kalau kecil, simin tak kurang sikit. Guna batu pasir pun kurang sikit guna. Begitulah. Jadi kalau kata Allah tu jisim, mesti kena tanyalah. Besar ke besar mana? Berapa kilo? Berat? Sebab bersusun? Begitu. Lepas tu kena tanya, duduk kat mana? Sebab kata jirim mesti mengambil lapang. Duduk kat mana Allah? Dia jawab, duduk atas aras.
Kalau jirim tu, kalau Allah tu jirim, kena tanyalah duduk kat mana, sebab kata jirim tu mesti kena mengambil lapang kan. Lepas tu jirim, dia kata Allah tu jisim, jisim bersusun, kalau begitu bersama dengan Allah. Lepas tu kena tanya begitu. Sebab tu tak boleh kita nak Allah bukan jirim, dia bukan jisim. Sebab tu nak kata tak, sebab tu nak kata besar kecil tak payah tanya lah, sebab kecil besar tu jirim yang bersusun. Begitu. Maka Allah Ta'ala Maha Suci. Kalau dia tanya macam mana, kalau tak katanya Allah tak besar tak kecil. Sebab besar kecil ni sifat bagi arat bagi jirim, arat bagi jisim. Lepas tu Allah jirim jisim ke tidak? Bukan. Kalau gitu tak boleh nak kata kecil besar lah. Begitulah. Seperti macam kita faham benda ni nak ada kena makan, dia kata. Tapi macam mana boleh ada kalau tak makan? Gitu lah. Kalau manusia boleh lah. Tapi kalau batu ada dia dengan tak makan, boleh ada? Tengok. Jadi maknanya kalau bersusun dipanggil dengan nama jisim, panggilan saja. Lepas tu apa salahnya kalau kita nak panggil walaupun panggilan itu tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak panggil saja. Kalau begitu tak boleh panggil Toyota, Honda, apa dia tak boleh panggil. Rasulullah tak ada panggil. Panggilan ni dia ikut sukalah kita nak letak panggilan. Kalau tidak segala panggilan tu jadi bid'ah ke semua. Yang tu tak boleh panggil Toyota, yang ni tak boleh panggil Honda, tak boleh panggil semua sebab Nabi tidak ada letak nama. Kena tengok juga. Itu bid'ah, ini bid'ah, kena tengok juga. Jadi maknanya jirim, nak panggil jirim tu pun nama yang diletak oleh ulama dalam istilah mudah nak senang nak tuju saja. Jisim pun panggilan, diletak nama kata jenis begini kita panggil kata jisim. Jenis begini kita panggil kata jauhar firid. Mana walaupun tidak ada nama ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tanya Allah, Nabi i'tiqad, Nabi tahu ke tidak katanya alam ini tu jirim jisim? Dia tahu macam kita tahu, cumanya dia tak ada nama yang dipanggil. Macam tajwid. Iqlab, ikhfa, syafawi tak syafawi kan, mat apa dia, bagai-bagai mat tak penuh pun tanya jumpa dalam hadis. Iqlab apa dia, tetapi Nabi ada panggil iqlab, ikhfa ada panggil ke tidak? Tak ada panggil. Salahlah bacaan tajwid Nabi tu. Nabi bacaan tajwid salah lah, tak tahu iqlab, tak tahu panggilan, tapi baca dia masih lebih fasih pada kita lagi. Tapi istilah tu untuk nak mudah tuju. Gini iqlab, gini ikhfa, senang nak panggil. Bukan arti katanya tidak ada. Nama tu tidak ada. Benda tu dah ada. Adakah Nabi i'tiqad katanya Allah tak seperti makhluk? Tapi ada Nabi sebut sifat mukhalafah? Tak ada. Kita yang belakang panggil sifat mukhalafah. Begitu. Nama tak salah nak panggil nama. Senang nak tuju. Dan iaitu sekali lagi, dan iaitu jahat firid, suatu yang tiada menerima bagi sekali-kali. Benda yang tak terima nak bagi. Kenapa tak terima nak bagi? Sebab dia tak bersusun. Sebab dia tak bersusun, jisim tak apa boleh nak bagilah sebab dia bersusun dua jauhar ke atas. Apabila ada dua boleh nak bagi. Satu
Tengok kita cakap, betul orang tua cakap, satu tak boleh berbelah bagi. Memanglah, satu tak boleh berbelah bagi. Yang nak boleh berbelah bagi tu dua ke atas. Maka jahat firid dia satu, kan dia banyak? Dia satu saja, tak bersusun kan? Apabila satu, memanglah satu tak boleh nak berbelah bagi. Macam hati saya satu saja tak boleh berbelah bagi. Betul lah kalau satu tak boleh belah bagilah. Nak belah bagi tu dia kena ada dua. Maka jauhar firid dia ada susunan ke tidak? Tak bersusun. Maknanya dia ada satu saja. Maka memanglah tak boleh nak bersusun. Dan iaitu suatu yang tiada menerima bahagi nak asing tak terima. Kenapa? Sebab dia tak bersusun. Seperti nyawa. Dia katanya, tapi sini ada khilaf. Maka di sini dia katanya maknanya nyawa masuk dalam bagai jauhar firid. Begitulah. Maka kita akhir di situ pada katanya dan arad itu barang yang wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana bin nurikal karim waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وسمعناه فرد علينا والتحتينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله. Terima kasih.